Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pertama sekali, kami dari Kumpulan 2 ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Humaira kerana memberi peluang untuk kami mempelajari tentang bangunan-bangunan bersejarah yang kita ada di Malaysia. Sebagaimana yang kita semua maklum, Malaysia merupakan sebuah negara yang sedang pesat membangun. Namun begitu, di dalam arus pembangunan yang pesat ini, kita mempunyai banyak bangunan yang penuh dengan sejarah yang menarik di samping mempunyai reka bentuk seni bina yang unik. Jadi, di antara bangunan-bangunan bersejarah yang kita ada di Malaysia, kami dari Kumpulan 2 telah memilih untuk mengkaji dan mempelajari dengan lebih mendalam tentang bangunan Gereja St. Paul di Melaka. Untuk pengetahuan anda, gereja ini didirikan di atas Bukit Melaka. Jadi, sebelum kita belajar dengan lebih mendalami tentang gereja ini, mari saya ceritakan serba sedikit tentang Bukit St. Paul ini. Bukit Melaka ataupun dahulunya dikenali sebagai Bukit St. Paul, selama ini telah menjadi pusat pentadbiran bagi badan-badan kerajaan dari zaman pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka diasaskan sehinggalah sekarang. Bukit St. Paul di Bandar Hilir Melaka telah ditukar namanya kepada Bukit Melaka bagi mengembalikan nilai sejarahnya apabila terdapat cadangan daripada Perbadanan Muzium Melaka Perzim pada tahun 2020. Sebab penubuhan pusat pentadbiran di lokasi ini adalah kerana kedudukannya yang sangat strategik dan ia mempunyai muara sungai dan Selat Melaka. Bukan itu sahaja, dahulunya ia juga terlindung dari kawasan pedalaman oleh paya yang luas. Bukit ini dikenali sebagai Bukit Melaka pada zaman Kesultanan Melayu Melaka pada abad ke-14 semasa pemerintahan Sultan Iskandar Shah Parameswara yang merupakan kawasan kediaman diraja dan pusat kuasa Sultan. Sebelum era penjajahan bermula dan nama-namanya ikut berubah sejak 1511 apabila ditawan Portugis, Belanda dan British. Bertukar kepada Bukit St. Paulo ataupun Bukit St. Paulo pada zaman Belanda bermula 1641. Pada zaman penjajahan Portugis, iaitu pada tahun 1511, Melaka jatuh ke tangan Portugis dan bermula dari tahun inilah tanah Melayu berada dalam era penjajahan. Semasa ini, mereka hanya memanggil kawasan tersebut sebagai Oitero ataupun Bukit. Selepas itu, bukit tersebut dinamakan Bukit Ali Maria atau Monti Ali Maria. Mereka membina kota di sekeliling bukit ini yang siap pada tahun 1548. Seterusnya, menetap dalam kota tersebut. Di atas bukit ini juga, Portugis telah membina sebuah gereja yang bernama Our Lady of the Hill atau Our Lady of the Annunciation. Portugis telah mentadbir tempat tersebut dari dalam kota dikenali sebagai A Famosa. Selepas tanah Melayu jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1641, nama bukit itu bertukar kepada Bukit St. Paulo ataupun Bukit St. Paulo pada zaman Belanda bermula 1641. Pada zaman penjajahan Belanda, mereka mengambil alih gereja di atas bukit itu, kemudiannya menukarkannya kepada gereja Protestan dan menamakan sebagai gereja St. Paul. Bukit ini seterusnya dinamakan Bukit St. Paul. Pihak Belanda juga telah membina bangunan pentadbiran yang dikenali sebagai Stadhuis dan Kuartus Gubernur di sebelah barat bukit ini. Akhirnya, tanah Melayu jatuh pula ke tangan British pada tahun 1824 melalui Perjanjian Inggeris-Belanda. Bukit ini tetap diteruskan sebagai pusat pentadbiran dan nama Bukit St. Paul ini telah dikekalkan pada zaman penjajahan Inggeris di Melaka. Kemudiannya, pusat pentadbiran kerajaan negeri Melaka selepas kemerdekaan sehinggalah sekarang. Dan pada tahun 2020, nama bukit ini telah dikembalikan kepada Bukit Melaka atas sebab untuk mengembalikan semula nilai kemelayawannya. Seterusnya, sejarah Gereja St. Paul. Gereja St. Paul merupakan sebuah bangunan gereja yang mempunyai banyak sejarah dan terletak di Bandar Hilir Melaka, Malaysia. Gereja ini telah dibina oleh seorang Kapten Portugis yang bernama Duarte Coelho pada tahun 1521 sebagai tanda syukur kerana terselamat daripada serangan musuh ketika di Laut Cina Selatan. Dan beberapa bangunan gereja ini merupakan salah satu gereja yang tertua di Malaysia dan Asia Tenggara.
Gereja asal di tempat itu disebut Nossa Senhora da Anunciada yang didedikasikan untuk perawan Maria yang diberkati. Hampir 30 tahun kemudian, pada tahun 1548, ia diserahkan kepada Persatuan Yesus dan gelaran perbuatan itu diterima oleh Saint Francis Xavier yang secara luas dianggap sebagai perintis mubalik Katolik di Asia Tenggara. Ia juga merupakan salah satu daripada 5 gereja yang terletak di atas Bukit Saint Paul, kini merupakan sebahagian daripada Kompleks Muzium Melaka yang terdiri daripada serpihan kota Famosa, bangunan Stadhuis dan beberapa bangunan bersejarah yang lain. Gereja ini ditukar kepada tanah kubur untuk mereka yang mulia oleh Belanda dan dinamai semula sebagai Saint Paul Church yang asalnya bernama Our Lady of the Hill. Slide seterusnya. Sewaktu British mengambil alih Melaka pada tahun 1824, St. Paul Church telah hilang menaranya. Namun begitu, British telah menambah satu lighthouse di hadapan St. Paul Church dan menjadikan gereja tersebut sebagai gudang untuk menyimpan senapang British. Mengikut sejarah, Bukit St. Paul ini juga dahulunya merupakan tempat istana asal Kerajaan Melaka. Ketika Melaka di bawah Kerajaan Sultan Mansur Shah yang berkahwin dengan puteri Hang Lipo dari China. Namun begitu, disebabkan Melaka tidak mahu menghancurkan tempat ini atas alasan sejarah, replika Istana Sultan ini sekarang dibuat di tepi Bukit St. Paul dan lebih dikenali sebagai Muzium Istana Kesultanan Melaka. Tetapi apabila Melaka dijajah oleh pihak Portugis, mereka mengganti istana tersebut dengan gereja ini selepas 10 tahun menjajah. Gereja di atas bukit ini dikatakan amat penting. Antara sebabnya ialah markas di mana pihak mubalik Kristian, Francis Xavier, untuk menyebarkan Kristian bukan sahaja di Asia Tenggara, malah juga Jepun dan China. Namun, Portugis akhirnya kalah perang kepada Belanda pada tahun 1641. Apabila Belanda masuk ke sini, mereka menjadikan gereja ini gereja mereka. Sementara mereka menyiapkan gereja baru di Stadhuis. Semasa British masuk ke Melaka, bukit ini tempat mereka meletakkan bendera Union Jack. Bangunan ini tidak lagi digunakan sebagai gereja tetapi dijadikan sebagai gudang simpanan peluru. Ketika inilah bangunan ini mula tidak dijaga. Seterusnya. Seterusnya mengenai struktur bangunan. Pertama kali gereja ini dibina pada tahun 1521 oleh Duarte Coelho dan seterusnya diperbesar oleh Jesuit menggunakan blok laterit sebagai bahan binaan utama. Gereja ini terdiri daripada dinding yang lebih tebal sebagai kekuatan tambahan yang diperlukan untuk menampung lantai atas bagi menara tinggi ini. Menara ini setinggi 100 kaki ke atap piramidanya dan diperkuat di permukaan tanah dengan tiang tengah. Gereja ini dibaik pulih dengan menggunakan batu karang sebagai pengisi pada zaman Portugis dan batu bata semasa penjajahan Belanda. Selain itu, batu ini juga agak lembut dan boleh dipotong menggunakan skop untuk dibuat menjadi blok biasa. Slide seterusnya. Batu ini cepat mengeras dan sangat tahan terhadap cuaca kerana proses komponen penghabluran kandungan besi sesquioksida. Secara fizikal, ia berwarna ungu atau merah bata. Pada awalnya, mortar biasanya digunakan dalam struktur laterit, sedangkan mortar kini digunakan untuk mengisi kekosongan pada blok laterit dan biasanya terdapat juga potongan dengan potongan batu bata yang patah. Walau bagaimanapun, struktur asalnya telah disemen oleh mortar moden yang menyaluti mortar asal. Seterusnya. Baiklah, selepas pembinaan gereja St. Paul, Saint Francis Xavier, iaitu seorang mubalik Katolik yang sedang aktif merintis di Asia Tenggara, sering melawati gereja ini. Beliau melakukan beberapa keajaiban di gereja. Beliau adalah seorang penterjemah katekism ke dalam bahasa Melayu. Beliau telah mati di China, di Pulau Sichuan pada tahun 1552. Mayatnya telah dikebumikan buat sementara waktu di gereja St. Paul selama 9 bulan, iaitu daripada bulan Mac sehingga bulan Disember 1553. Sebelum dipindahkan ke Goa, iaitu di pantai barat India
di mana ia kekal sehingga ke hari ini. Gereja St. Paul mengekalkan makam sementara St. Francis Xavier di tengah-tengah kompleks yang dikelilingi oleh pagar dan ia ditandakan dengan batu nisan. Sekarang kita akan membincangkan tentang peristiwa kehilangan tangan patung St. Francis Xavier. Semasa jenazah beliau berada di gereja tersebut untuk 9 bulan, jenazah beliau dikatakan tidak mempunyai kecacatan. Selepas itu, beberapa ahli petinggi gereja St. Paul kemudian bersepakat untuk menjadikan St. Francis Xavier sebagai sokso suci atau santo dalam istilah agama Katolik. Pada tahun 1614, Pusat Ajaran Katolik di Roma memutuskan atau mencadangkan untuk memotong lengan kanan jenazah St. Francis Xavier untuk menggenang soksonya dan juga kerana tangannya yang digunakan untuk membaptis jemaatnya. Tangan beliau kini disimpan di gereja Jesuit di Roma, Italia. Di waktu yang sama pada tahun 1614, lengan kanan patung St. Francis Xavier juga hilang dan bahagian tangannya patah secara tidak sengaja akibat dikatakan setelah sebuah dahan pokok kasuarina jatuh menimpa patung tersebut. Walau bagaimanapun, sampai sekarang patung St. Francis Xavier masih berdiri tegak dan kukuh di hadapan gereja St. Paul dan ia menghadapi ke utara Melaka tanpa lengan kanannya. Seterusnya, Pada asalnya, runtuhan gereja St. Paul adalah pedalaman batu yang mereput. Terdapat juga ruang simpanan pengebumian Belanda yang ditubuhkan pada tahun 1592 kerana Melaka adalah satu-satunya pelabuhan di Selat. Papan konkrit yang tersadar pada dinding merupakan penutup perkuburan pembesar-pembesar Portugis dan Belanda di sekitar gereja. Antara pembesar Portugis dan Belanda adalah termasuk Pedro Martins dan Francis Xavier. Seperti yang telah disebut sebentar tadi, ianya adalah kubur sementara Francis Xavier sebelum ia dipindahkan ke Goa India. Walaupun epitaf ini telah lama dikaburi oleh lumut, kita harus sentiasa mengingati mereka kerana kehadiran mereka menyediakan katalog yang menarik seperti makam 5 ahli keluarga Welsh yang meninggal dunia dalam tempoh 20 hari semasa wabak difteria pada tahun 1756. Seterusnya. Seterusnya, Gereja St. Paul Melaka hari ini. Hari ini hanya dinding gereja lama, menara loceng dan patung St. Francis Xavier yang masih berdiri hingga kini. Dalam sejarahnya yang panjang hampir 5 abad, gereja ini menjadi saksi penaklukan Portugis, Belanda dan Inggeris di kota. Menjadikannya tempat bersejarah yang penting dan salah satu tempat pelancongan popular di Melaka. Kerana lokasinya, gereja ini juga menawarkan pemandangan kota dan pesisirnya yang indah. Pelancong berpusu-pusu memasuki kawasan gereja, membaca prasasti batu nisan dan mengambil gambar. Terdapat sebilangan penduduk tempatan memilih untuk menjual cenderamata di dalam dan di sekitar tempat ini. Seterusnya, kita akan melihat video tentang pandangan Gereja St. Paul.
Sekian saja daripada kami. Terima kasih.